A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati lagi saya kasih tuan rumah dan juga ahli keluarga rumah ni dan juga ahli jemaah yang hadir, ahli keluarga yang hadir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada masa ini kita beri peluang untuk bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu lah. Ya, majlis ilmu ni penting sebab dalam majlis ilmu ni ada turun rahmat. Dan para malaikat akan datang mengembangkan sayap mereka redha li talib ilmi dan tanda redha kepada orang untuk ilmu. Ya, sebab kita dalam hidup ni dia kena jadi empat orang, empat jenis. Belajar, mengajar, orang yang suka majlis ilmu dan orang yang dia meraihkan majlis ilmu. Ya, siapa yang jadi orang kelima, kata Nabi, dia orang yang celaka. So tuan-tuan berada dalam majlis ilmu dan kita adalah orang-orang yang mementingkan ilmu lah. Sebab hari ni tuan-tuan, kita dalam umat Islam hari kita ditimpa kecelaruan. Ya, minta maaf. Hari ni tuan-tuan, masalah kita bukan tak ada ilmu. Terlampau banyak sangat ilmu. Sampai tak tahu nak pilih mana. Kan? Sebab tu ada buku dia tulis tentang pengurusan attention. Attention apa Melayu? Perhatian. Maksudnya kita banyak sangat benda nak fikir ni. Tapi kita kena tahu benda mana yang perlu yang perlu kita utamakan. Jadi alhamdulillah dengan ada bahasa ilmu ni sekurang-kurangnya dapat menyelesaikanlah atau memberikan kita panduan apa yang perlu, apa yang tak perlu. Ya. Dan marilah kita yang kedua selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya ke atas keluarga baginda dan juga para sahabat serta yang mengikut dengan baik. Dan untuk khusus bila Kak Su mesej saya khusus umrah, saya kata betul khusus umrah. Bila dan bagaimana? Dia kata antara maghrib isyak. Biasa ke umrah kan sampai tengah hari kan. Ni maghrib isyak je. Jadi saya menampak kita perlu pilih topik-topik yang penting, ya, yang mungkin tak disentuh oleh travel agent lah, ya. Sebabnya umrah ni bila saya kata nak buat slide ni, kata Kak Su 5 hari 5 malam tak habis. 84 page kan. Saya sengaja pilih daripada tabung haji supaya tuan-tuan familiar. Kan saya ada slide saya juga. Tapi slide saya minta pakai PowerPoint, minta pakai Word, jadi saya pilih tajuk doa-doa yang berkaitan dengan umrah juga haji. Ya. Sebab tu tuan-tuan, prinsip saya apabila kita membuat pembentangan atau berkongsi dalam hidup kita tahu prioriti. Contoh doa lah, doa dan juga zikir. Yang paling utama adalah kita melakukan doa dan zikir yang Nabi buat. Itu yang pertama, prioriti kita. Yang kedua, tambahan tu adalah dari kita sendiri. Contoh zikir paling mudah kan, lepas solat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa laka ya'unu salam fa hayna rabbana bisalam wa lakal najat tadar salam tabarakta ya zadal ikram. Itu yang kita biasa baca. Tapi kalau yang kita belajar, kita kaji, yang Nabi buat simple je. Allah antas salam wa minkas salam tabarakta ya zadal ikram. Kan itu nampak dia lebih. So pendekatan saya dalam sesi kali ini, saya akan bawakan doa-doa dan juga petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sekiranya kalau tuan-tuan tengok doa yang saya bagi ni pendek, sebenarnya ada tambahan tapi itu daripada orang-orang kita. Ada orang kita. Contohnya kita lambai Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tawaf kan, kita lambai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita dengar orang baca tabung haji pun tulis Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, ada panjang, walillahil panjanglah bacaan dia. Kan? Jadi kita benda-benda macam ni adalah benda tambahan. Dan bagi saya, terutamanya kelas-kelas yang bersifat masa yang pendek setengah jam macam ni, kalau nak bincang tambahan-tambahan ni tak cukup. Dan sebenarnya menjadi prioriti kita adalah mengutamakan apa yang Nabi ajar lah. Tapi ada setengah orang pula dia terlampau pula pendek. Contohnya di tengah virus sekarang ni, saya pun kadang-kadang layan juga virus tu tentang zikirhu. Kan? Mungkin tuan-tuan tak amal kot zikirhu ni. Ada amal? Alhamdulillah. Kalau tak amal tu alhamdulillah. Ada juga amal. Tapi Negeri Sembilan dia kuat tarikat Negeri Sembilan.
Zikir hu. Hu. Kita Allah tu dah bila pendek lah, dia hu lagi. Kan? Kita Allahu Akbar. Ada, tengah viral. Macam kita orang, antara saya memang menentang lah. Saya memang tak setuju lah. Sebab lafaz zikir ni mesti lafaz yang kita tahu maksud dia. Kan? Hu ni biasa ketawa lah. Hu kan. So benda tu tengah viral lah. Jadi dalam tajuk pembentangan ni kita bawakanlah apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita baru je start. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam Allah. Khuzu anni manasikakum. Ya. Ambillah daripadaku cara mengerjakan manasik. Ambil daripadaku cara mengerjakan manasik. Jadi umrah haji ni dia ada manasik, ada tata cara ibadah dia yang khusus. Ya. Dan umrah ni pula kita minta maaf kita tak selalu buat. Biasa selalu buat macam kami lah sebab tugas bawa jemaah rombongan, tapi jemaah ni paling kurang setahun sekali. Jaranglah pergi setahun 2 kali. Setahun sekali, 4 tahun sekali, 2 tahun sekali. Ada orang semua hidup sekali. Jadi bayangkan nak belajar ni benda yang guna setahun sekali. Jadi sebab tu, dan sebenarnya ibadah umrah ni ibadah yang paling mudah. Kita tahu puasa, zakat, apa lagi semua tu, faraid semua ada perincian. Umrah ni ibadah yang hanya berkaitan dengan perbuatan saja. Perbuatan. Dia dah ibadah ada 2, satu perbuatan, satu lagi dengan percakapan atau lisan. Ibadah umrah ni yang rukun ni semua yang fizikal je. Yang baca-baca ni semua sunat. Maksudnya kalau tuan-tuan tak baca apa pun, dia sah. Tapi berbeza dengan solat. Kalau solat ni kalau kita tak baca Al-Fatihah, apa hukum dia? Tak sah solat. Sebab rukun qauli, rukun fi'li. Ni bab fiqh lah. Tapi kembali kepada kita punya perbincangan tadi, umrah ni adalah ibadah yang bersifat fi'li, perbuatan. Qauli ni semua sunat. Cuma dalam kita belajar ni sebab kita dengar sabda Nabi, ambillah daripada aku cara mengerjakan umrah, maka kita nak buat yang terbaik lah. Ya. Jadi ni slide dia. Ya, ibadah umrah, niat bersyarat, tawaf, wada' dan ziarah Madinah. Yang semua ni 84 muka surat. Yang tak perlu kita ambil lah kan. Ya. Ni dia punya lafaz talbiyah. Ya. Sebelum tu saya nak dapat gambaran. Ramai tak? Ada yang tak yang pernah mengerjakan umrah? Daripada kita pernah tak? Oh, majoriti dah ramai. Semua dah pernah. Oh, so ni ulang kaji je lah ni. Macam ni kita buat kuis je lah. Umrah. Tapi ada saya ada jemaah kita bawa, dia pergi umrah setiap tahun, tapi dia kata setiap tahun buat umrah lain-lain style. Tak tahu macam mana dia belajar kan. Setiap kali umrah dia cara lain-lain. Dia kalau haji kita tahulah, haji dia ada 3 cara. Pertama ifrad, tamattu', qiran. 3 cara mod nak buat umrah ni, nak buat haji ni ada 3 cara. Tapi umrah dia 1 cara. Tapi dia boleh macam-macam cara. Tak apa. Itulah cabaran kita kata umrah lah. Ya. Dan tuan-tuan kena tahu tentang fadilat umrah dan juga haji lah. Sebab apa saya selalu sebutkan haji? Sebab umrah dengan haji ni dia beza satu je. Dia beza wukuf di Arafah. Dan juga umrah ni kita panggil haji kecil. Sebab tu hari ni kalau jemaah balik umrah kita panggil haji juga. Haji di mana haji? Padahal dia tak balik haji, dia balik umrah panggil haji juga. Haji kecil lah. Biasa kita tengok haji. Kalau pergi sana pun hajar. Haji, ya haj. Kan, walaupun tengah buat umrah, bukan mesti haji. Kan, sebab dia panggil haji kecil. Jadi fadilat umrah ni sangat banyak. Dan persoalan ni, adakah kita perlu lakukan selalu? Boleh buat selalu tak? Boleh. Kenapa? Tak ada limit. Dalam umrah ni, yang pertama sabda Nabi SAW, al-umrah ila al-umrah kafatu ma bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa ila jannah. Antara umrah ni penghapus dosa. Antara umrah dengan satu umrah adalah penghapus dosa, dan haji yang mabrur tiada balasan melainkan syurga. So kita kena buat antara umrah ni sebab dia menghapuskan dosa. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, dia menghapuskan kefakiran. Sebab tu kita bertugas umrah haji ni, pertama muka yang sama. Kita duit haji ni tak habis-habis lagi umrah. Rupanya biasa orang pergi haji umrah ni rezeki ni murah. Dia, dan tuan-tuan tahu murah ni juga murah rezeki. Ni bukan rezeki duit semata-mata. Kesihatan, kadang-kadang kawan-kawan baru tu rezeki. Ilmu, setiap kali kita pergi tu ilmu lain-lain dapat. Kawan-kawan, kesihatan, macam-macam. Dia dapat, ada yang balik dapat zuriat pun ada. Dah bertahun-tahun pergi tak dapat
pergi tak ada zuriat, balik Allah kurniakan zuriat. Itu antara bentuk rezeki. Sebab ada dalam hadis, ya, umrah ni dia seperti menghapuskan al-kir. Dalam bahasa al-kir ni, yang kalau tuan tengok, sebab sini zaman kita dah tak ada dah orang buat besi. Dia ada macam peniup. Apa kita nak besi, nak bagi cair, nak bagi hilangkan dia punya karat, dia bagi tiup al-kir, mengkikis. Jadi dalam Islam disebutkan umrah ni seperti mengikis karat. Maksudnya kotoran yang betul-betul susah tu memang dia dihilangkan dengan ibadah umrah. Dan banyaklah kelebihan umrah, alhamdulillah. Dan juga umrah ni fadilat. Kita masih fadilat lagi. Nak pergi umrah juga? Dah pergi ke belum? Dah pergi? Nak pergi lagi, alhamdulillah. Ni kita bagi galakan pergi umrah selalu, kan? Sebab hari ni tuan-tuan, umrah ni dia bersifat motivasi sebenarnya. Umrah ni dia bersifat motivasi. Sebab kita duduk di tanah air kita kadang-kadang, yalah macam-macam dengan hal kerja apa semua. Jemaah kita bila pergi umrah, dia tak fikir nak masak, dia tak fikir nak buat kerja apa semua, nak cuci baju, tak ada. Dia fokus ibadah, ya. Okey, ada tak dia di kalangan kita sini umur 60? Umur 60 dia. Tu dua orang tadi tak sampai. Muda lagi. 40. Tak masuk. Dia saya punya estimate 40 ke 60. Kalau 20 30 ni dia masih mencari kehidupan. Sebab tu umur Nabi dan juga Rasul, mereka menjadi pada usia 40. 40 ni kita kata dah matang dari sudut pemikiran. Saya pun cakap pun risau lah tak sampai 40 lagi. Tapi saya belajar lah. Betul, 40 Nabi dan Rasul akan menjadi Nabi pada umur 40. Macam saya masih belajar, tengah mencari pengalaman. Tapi 40 tu dah tak ada cerita pengalaman dah. 60 lagi dahsyat. 60 dalam hadis disebutkan, 60 ni Allah tak bagi uzur dah. Allah menangguhkan dalam hadis Sahih Tirmizi. Saya boleh share hadis tu. Nabi sebut sesungguhnya Allah SWT memberikan keuzuran sehingga umur 60. So lepas 60 kalau dia buat benda-benda pelik tu memang sia-sia lah. Sebab dia Allah bagi keuzur sampai umur 60. 60 tu dah serius. Tadi saya jemaah saya mesej umur 60 lebih, muda ni. Tengah buat apa haji? Perempuan lah, hajah. Tengah berenang. Dia pergi swimming pool apa semua kan. Saya kata haji ni patutnya kena banyak tu masjid ni, kan? Ataupun banyak fokus ibadah-ibadah khusus, kan? Dia umur 60, 70 berenang, mancing, sibuk dengan aktiviti-aktiviti yang kita kata bukan lawa. Tapi benda tu percentage dia dah limit dah. 60 ni kata orang apa? Kita dah fokus ibadah khusus. Dah tak dimain-main. Tapi kadang 60 tu saya kadang masih merempit lagi. Kan masih enjoy. Kita kadang takut tu. Sebab kita na'udzubillah, sebab 60 ni adalah umur yang orang kata dalam ceramah dia kata dia tak panggil umur 60, anytime. 60 ni anytime, maksudnya bila-bila kita boleh pergi. So umur kita kata umur yang serius lah. Kan jarang kita sebab tu pencen pun dia dah tak sampai 60 kan. Main bola pun tak ada dah umur 60. Kan 40 pun dah tak main dah bola. 60 adalah umur yang serius lah. Ya. Jadi kembali tentang ibadah umrah ni, sebab tu umrah ni kebanyakanlah orang kita yang pergi ni dah fokus ibadah. Ibadah sebab pahala dia sangat besar. Pertama solat Masjidil Haram. Solat Masjidil Haram berapa pahala? 100 ribu. Solat Masjid Nabawi 1000, tapi 1000 dalam masjid lah. Luar tu tak dikira, mereka staf disambung. Tu ada perbincangan lah. Sebab Nabi sebut solatun fi masjidi hadza, solat dalam masjidku ini khair min alfin solat, lebih baik dari 1000 kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram, tanah haram 100,000. Besar tanah haram. Pernah kira tak 100,000 tu berapa solat kat Malaysia? 100,000 kalau tuan-tuan matematik kat sini bersama dengan 55 tahun solat Malaysia. Satu solat di Mekah tu, tanah haram, 55 tahun solat di Malaysia. Kalau 1000 pula bersama 6 bulan solat kat Malaysia. Jadi bila pergi sana tu memang orang beribadah lah. Pulun. Dan Mekah pula dia tak macam Malaysia, tak macam tempat lain. Mekah dia tidak ada waktu larangan. Lepas subuh boleh bangun sembahyang, lepas asar bangun. Tapi Masjid Nabawi tidak. Masjid Nabawi dia macam Masjid Malaysia, dia lepas subuh tak boleh, lepas asar pun tak boleh. Jadi Mekah orang selalu pergi ni sebab dia kawasan unlimited. Pahala tu unlimited, orang suka internet je unlimited. Dia pahala sana unlimited. Kejar sebaik mungkin. Itu kelebihan Mekah Madinah. Saya cerita kenapa orang nak pergi. Dan juga dalam hadis
yang mana dua tempat ni tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Itu hadis sahih. Dajjal tak boleh masuk. Dan juga kita katakan bahawa di sana turunnya berkat. Barakah tempat sana pun dengan tempat kita pun tak sama berkat. Lepas tu orang kata rezeki serial dapat kat Madinah atau kat Mekah dengan RM1 kat sini tak sama. Dia punya power boleh pergi jauh. Tuan-tuan saya tahu barakah. Barakah ni penuh kebaikan. Kita kalau makan pun baca Allahumma barik lana. Orang kahwin barakallahu lakuma. Minta berkati. Sebab berkat ni power hebat. Jadi Mekah ni Madinah, Mekah Madinah pun tak sama berkat dia power. Mana lebih berkat? Mekah ke Madinah? Tuan-tuan selalu pergi, mana lebih berkat? Mekah ke Madinah? Sama. Madinah. Ada kata yang sama, ada kata yang Madinah. Pahala mana yang banyak? Mekah ke Madinah? Maka pahala Mekah. Berkat? Tak sama pula. Kan? Jadi betul. Dalam hadis Nabi doakan, ya Allah, engkau jadikanlah Madinah ini 2 kali ganda berkat daripada Mekah. Madinah 2 kali ganda berkat. Keberkatan di mana 2 kali ganda. Fi muddiha wa su'a wa fi samar, pada cupak perkantan dan pada buah-buahan. Kehidupan di Madinah tak sama kehidupan Mekah. Itu kalau siapa yang pernah pergi dia boleh bezalah Mekah Madinah. Kita kalau dalam Ramadan ni orang semua pergi Mekah, tapi akhirnya akan kembali ke Madinah. Sebab dia kata Mekah terlampau keren. Nak etikaf pun tak boleh orang duduk langkah-langkah. Yalah di bawah tawaf kan dia non-stop. Jadi orang banyak etikaf kat Madinah. Dia kata Madinah ni lebih cool, relax. Barunya ada podcast yang kenal KJ, rasa kenal kot KJ. Khairul apa? Khairul Jamaluddin. Kan orang Rembau kan. Kan ada podcast. Mungkin tuan-tuan tak tengok kot podcast dia. Apa keluar sebentar. Dia ada satu macam talk. Dia soal jawab. Dia kata kalau diberi pilihan dia dengan kawan dia Syahril. Nak menetap di mana selain Malaysia? Syahril jawab saya nak duduk UK lah, London. Kan. Okay, Syarif jawab. Sampai kat KJ, kata saya nak duduk Madinah Al-Munawwarah. Yang lain semua terkejut lah kan. KJ kata kalau saya dipilihan selain Malaysia, saya nak duduk di Madinah. Orang terkejut lah kan. Orang ingat nak duduk di London ke apa semua kan. Jadi jawapan tu pun sebenarnya jawapan yang kita patut expect lah sebabnya. Sebab keberkatan kehidupan di Madinah pun lain. Meninggal Madinah meninggal Mekah pun tak sama. Meninggal Madinah dapat syafaat khusus. Nabi doakan, ya Allah berikan syafaat bagi mereka yang meninggal di Madinah. So nak meninggal, sebab tu ulama-ulama Mekah kita duduk sana, kita tengok ulama-ulama Mekah ni bila pencen dia akan duduk Madinah nak beramal dengan hadis tadi. Dan kalau tuan pernah dengar satu orang penceramah terkenal tanah air, Dr. Abdul Basit. Dr. Abdul Basit dia kata semua benda aku dapat aku doa. Satu aku tak dapat, meninggal di Madinah. Dia masih hidup ya, ni ada kat Muzakarah. Kan tuan guru pondok Sungai Durian. Dia kata kenal Dr. Abdul Basit. Kan dia buat master PhD semua kat Madinah. Dia kata semua aku minta semua dapat, satu tak dapat, meninggal Madinah. Sebab bukan senang meninggal Madinah. Mana apa kita selected. Ada jemaah kita bawa yang makan kanser apa semua yang kita tahulah dia ni memang nak meninggal. Dia memang datang nak bawa ahli keluarga. Kata makcik ni nak tanam nak minta meninggal sini, tapi tak kita tahu travel lah kan. Kalau tak kita pun risau juga kan nak meninggal. Tapi memang kita nampak dia bawa ahli keluarga dia semua. Macam ada misi lah. Dan dia meninggal kat Mekah. Dalam masjid tu memang dia sakit lah, terberak apa semua kan, wuzu lah. Tapi tak jauh lah dia meninggal kat Mekah. Tak dapat tinggal Madinah. Tapi Mekah pun bukan calang juga. Antara perkuburan yang akan dibangkitkan selain bakit adalah Ma'lah. Sebab kita tahu bila kita dibangkitkan, dia tak semua bangkit serentak. Dia ada batch. So batch pertama adalah batch bakit. Lepas tu baru Ma'lah. Lepas tu baru kubur-kubur lain. So special Mekah Madinah ni, saya walaupun duduk sana, anak-anak saya lahir sana, tapi saya macam saya punya pemikiran kat sana sebenarnya. Orang kata saya badan sini, roh pun kat sana. Dia punya ketenangan dia punya suasana dia memang lain. Dan sebagai penutup untuk pengenalan, bukan penutup untuk program kan, pengenalan tentang umrah ni, kata Nabi SAW tentang Mekah Madinah, Islam itu bermula di Madinah dan akan kembali ke Madinah seperti mana ular yang pulang ke sarangnya. So ular bila keluar dia akan balik sarang. So Islam tu bermula di Madinah. Kalau tuan tengok sejarah, Nabi kat Mekah tidak ada negara Madinah. Bila Nabi sampai di hijrah, Nabi buat Masjid Nabawi, buat ada sistem, ada piagam semua, barulah berlaku peperangan jihad, kemudian barulah membesarnya Islam daripada Madinah. Dan akhir zaman akan kembali balik dari Madinah. Kekuatan tu akan bermula balik dari Madinah. Sebab tu kita kata Mekah Madinah ni buat macam mana pun, harga naik macam mana pun nak pergi juga. Covid pun nak pergi juga. Kita orang waktu Covid tu tak nak vaksin, tapi sebab nak pergi umrah kena vaksin. Kalau tak memang tak nak vaksin. Sebab kan sekarang ni tengah saman Sinovac semua kena, apa yang kena sampai je.
AstraZeneca semua kena saman. Saya kata vaksin semua kena saman. Tapi Sinovac alhamdulillah lah tak kena. Banyak kajian di barat benda tu tak berjaya lah. Bukan anti vaksin lah, tapi nak bagi tahu ni eksperimen. Kita ambil vaksin tu sebab nak pergi umrah pasal. Saya jumpa kawan, "Ji, betul ke ni? Saya nak ambil, saya tu nak pergi umrah, saya ambil ni." Kalau tak saya tak ambil. Kan, jadi semua tu memang sebab Mekah Madinah ni dalam kepala otak kita ni, ataupun pemikiran kita ni memang tempat yang satu benda yang best lah. Kan ada seorang, kalau tuan-tuan ada yang buat aiskrim apa, dia buat macam dessert, dia kalau pergi Petronas tu ada aiskrim walls, ada sebelah tu ada yang macam durian apa, crepe. Owner crepe tu saya pergi kursus dia kata dia cuma bercuti Mekah Madinah. Owner crepe tu memang dia favourite tempat dia kata dia akan pergi Mekah Madinah, dia tak pergi tempat lain. Itu nak kata Mekah Madinah ni dia punya satu tempat. Dan satu cerita orang-orang Mesir lah. Orang Mesir ni kalau tuan-tuan pernah pergi Mesir, Mesir ni dia sebelah dengan Saudi, Laut Merah terputus. Mesir ni susah, dia macam Malaysia ni ibarat di Indonesia. Tapi Mesir lagi susah. So pernah satu ketika makcik ni dia tahu kawan ni baru balik pada umrah. Kan. Dan dia kata dengan kawan dia ni, "Boleh tak aku nak cium kau? Nak cium dahi kau." Sebab orang Arab ni tuan-tuan, kalau kita minta maaf kalau di Malaysia kita salam cium tangan tu Malaysia. Tapi di Arab dia tak cium tangan. Dia cium dahi. Kita jarang buat. Tapi kat sana memang kita akan share apa semua tu orang-orang besar, kita akan datang kat dia akan cium dahi dia. Tu tanda tu berbeza lah budaya sana. So makcik Mesir ni dia nak cium kawan dia dahi. Dia kata, "Kenapa? Aku nak cium dahi yang pernah sampai ke Mekah dan Madinah yang sujud." Maksudnya sampai tahap macam tu sekali dia teringin tu. Yang meninggal itu dah terbaring lah. Tapi itu betul dalam adat Arab yang macam tu. Itu jarang. Syekh Saudi kalau kita salam dia tak ada cium tangan, cium dahi. Tapi masa nak pergi tu pun dah tak boleh lah. Tapi next week kata Syekh Mahir mewakili Imam Masjid Haram turun kat mana? Shah Alam tu tak jaya. Next week. Gitu Syekh Mahir mewakili yang alhamdulillahirabbil. Kita dengar bacaan tu kan. Dia turun next week boleh. Tuan-tuan pergi lah kalau, tapi kat KL lah. Tak, sebenarnya tak pergi. Tu saya check poster dia. Menteri Agama share, Menteri Agama Datuk Naim. Dia share kat page dekat TikTok dia. Tu tadi saya tengok. Kan dengan Syekh Mahir mewakili dulu, Syekh Sudais. Syekh Sudais dah tua tu lah. Syekh Mahir mewakili dia masih muda lagi. Syekh Mahir datang. Penuh tu. Okey kan, kita masuk mana ni? Kat sana lah. Jadi tuan-tuan, sebab slide ni banyak sangat dan tuan-tuan pun dah pernah pergi. Jadi saya nak pilih. Betul semua dah pernah pergi? Alhamdulillah semua dah pergi. Jadi wajib dah tahu, rukun dah tahu. Apa beza rukun dengan wajib? Basic kita rukun ada 5. Ni saya buka ni. Yang pertama niat. Tu basic lah niat. Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrah wa ahumtu biha lillahi ta'ala. Nanti saya masuk tadi. Okey. Dia buka sendiri. Okey. Tawaf. Tuan-tuan tahu 7 pusingan. Saing lagi kita detail. Ni saya nak pergi kat wajib tuan-tuan, sebab jemaah kita hari ni isu dia tak boleh beza rukun, dia tak boleh beza wajib, tak boleh beza sunat. Dia anggap dia pukul rata sama. Ya. Bergunting cukur itu adalah rukun. Kemudian tertib lah, kita kena ikut tertib lah. Tuan-tuan tak boleh nak sa'i dulu baru tawaf. Okey, apa beza rukun dengan wajib? Wajib niat ihram, meninggalkan perkara larangan 13. Apakah beza rukun dengan wajib? Rukun ni tuan-tuan kalau kita tak buat tak sah. Kira umrah kita tu cancel lah. Status dia dah tidak sah. Wajib ni tuan-tuan kalau kita tak buat tidak ada masalah. Cuma perlu bayar dam. Itu beza dia. Sebab tu dalam istilah haji dia ada istilah haji K. Biasa dengan Datuk K kan. Dia haji K. Pernah dengar? Ada dah pernah pergi haji? Dah pergi haji dah? Pernah dengar haji K? Orang hari ni? Oh, lama. Haji K, haji kambing. Ada bayar dam lah. Dia buat yang 5 ni saja. Haji kambing kan? Datuk K dan haji K. Dia buat semua ni, lain semua bayar dam. Saya pernah zaman Datuk Seri Najib pernah pergi umrah, haji lupa hari kan. Tiket dia buat semua rukun lah. Wajib semua ni. Kalau wajib pun tak buat. Muzdalifah, melontar semua wajib. Dia kalau umrah ni haji beza tambah 1 je.
wukuf di Arafah. Tuan-tuan biasa buat umrah berapa lama? Ha? Lamanya 2 jam kan buat? Buat umrah saja, buat umrah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Macam tu lah punya rate dia. Sa'i dia punya, kalau campur wukuf kita buat 9, 10, kalau boleh 2 hari dah siap lah kalau ikut kan. Ataupun 9 hari lah, cuma kita SOP lah nak datang immigration ke cop semua kan. Dia kalau ikutkan, kalau pergi haji kita masuk 6 ataupun biasa 8 lah, kalau swasta 8 kita hari tarwiyah, 9 kita wukuf, 10, 11, 12, 13, 6 hari selesai. Kak Su ada tak? Kak Su pergi haji berapa hari? 45? Tak. Baru ni pergi 3 minggu. Lagi 18 hari. Itu kira cepat lah tu, swasta kan, pergi sendiri. Saya tak mau haji 40-50 hari kan. Itu pun sebab dia nak ambil yang hari wajib lah. Tapi kalau ikutkan sehari 2 boleh siap kan, itu haji lah. So kena beza kat umrah dengan haji. Okey, saya kita cerita kalau boleh dalam bentuk perbuatan lah. Sebab kita kalau cerita wajib rukun tu macam kelas fiqh pula. Kita nak, tuan-tuan bayangkan kita nak pergi umrah esok atau malam ni kan, boleh. Kita nak pergi umrah, kita bayangkan kita nak buat apa. Macam mana nak buka yang slide seterusnya ni kat website? Masuk sini. Buka. Okey. Gitu. Okey. Saya nak pilih bacaan-bacaan khusus. Sebab saya bincang tadi tentang bacaan yang sunnah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, kita tahu tadi, tuan-tuan bayangkan jemaah kita hari ni nak berangkat malam ni lah. Kita nak pergi buat umrah. Jadi perkara pertama yang kita kena buat adalah berniat. Niat. Tapi niat tu di mana? Sebab kita belajar tadi wajib umrah, dia niat dia mesti di mikot. Boleh tak niat kat sini? Kat rumah ni? Boleh. Tapi tidak ikut wajib. So wajib dia kena niat di mikot. Ya. Jadi tuan-tuan pakai ihram. Saya nak pergi umrah, malam ni kita nak tolak, tak sempat beli ihram. Kita nak masuk Mekah. Pakai baju zubah, pakai baju Melayu, boleh tak? Boleh. Sebab dia bukan rukun. Contoh pakai ihram warna kuning. Kita ihram warna putih kan? Kita nak pakai warna kuning, warna oranye. Boleh tak? Boleh. Sebab putih tu punya sunat. Tapi kalau pakai warna oranye, warna pink boleh jadi makruh. Sebab menimbulkan syuhrah. Orang nampak pelik. Nanti kalau pakai coklat ingat Sami pula. Nasib Sami selempang kanan, kita buka bawah, dia buka kiri. Betul tuan-tuan, kadang-kadang duduk sebelah, sama ni. Asyik kita putih. Dia pun botak, kita botak. Kan? Jadi dia pun pakai tasbih, kita pakai tasbih. Cuma dia tak pakai selipar. Sebaik pakai selipar, kita pakai selipar. Kan? Itu beza dia. Ya. Ada lock lah. Ada lock macam ni. Okey. Jadi kita kena tahu beza umrah, beza wajib dengan rukun dengan sunat. Ya. Okey tuan-tuan, bila kita dah tolak pergi KLIA, kita semua pakai, kita tak pakai ihram, kita pakai ihram sunat. Okey. Jadi kita akan pergi ni, berihram dari mikot dengan mengucapkan. Jadi yang atas yang kedua ni kita cerita settle lah. Dan sebelum mula ni, sebelum pakai umrah, sebelum pakai ihram tu kita ada amalan sunat. Ni biasalah, kita kena mandi, potong kuku, rapikan janggut, minyak rambut pakai. Sunat ni tuan-tuan. Dalam hadis Aisyah lumurkan minyak zaitun kat rambut Nabi. Ya, pakai minyak rambut sunat. Ya, jadi kemas. Bukan serabai, kemas. Ya. Dan akan rapi pakai perfume. Sunat sebelum. Lepas saja ni yang pertama ni, lepas tu pakai ihram untuk lelaki lah. Tuan-tuan bayang malam ni nak pergi umrah. Untuk mimpi masuk di tu umrah kan. Jadi pergi umrah kita bersiap-siap, wangi-wangian dan sebagainya lah. Ya. Dan kemudian pakai ihram. Yang perempuan nak pakai apa? Perempuan pakai yang menutup aurat. Kan biasa pakai hitam, putih. Kan? Cuma perempuan ni dia tidak boleh menutup muka dan juga telapak tangan, sorong tangan. Tadi muzakarah haji kebangsaan pun cerita pasal pakai mask. Jemaah pun selalu tanya, boleh tak pakai mask? Sebab orang ramai kan? Ramai orang. Tuan-tuan pergi umrah haji pakai mask tak? Ke tak pakai?
Pakai. Masa Covid lah. Lepas Covid pakai. Okay. Sebab hari ni kita tugas lah ni, reality lah. Jemaah kita pakai mask tau. Pakai mask. Saya tanya, pakai ni tujuan apa? Kita tak lejah je, kita tanya dulu. Haji dengan hajah ni pakai mask sebab apa? Dia kata sebab keselamatan darurat. Dia kata antibody lemah apa semua. So kita benarkan lah, kita bagilah. Sebab dia takut dia terdedah kepada penyakit. Tapi hukum asal tak boleh. Ada orang pakai, dia betul tak? Okey. Ada orang pakai sebab dia tidak mahu dikenali. Geng-geng artis, geng-geng influencer. Betul. Saya pergi baru ni dengan geng artis, bawa saya haji ni dengan artis lah. Dia duduk ujung, dia tak dikenali. Tapi kita kenal dia. Tapi dia pakai mask pun kita tahu dia artis lah. Jadi niat tu tak betul lah, tak boleh lah. Kena dam lah. Jadi kita tahu niat pakai sebab apa. Dan muzakarah haji bagi tahu tadi putuskan memang tak boleh pakai. Sebab sekarang ni bukan keperluan. Ya, tak boleh pakai. Tapi kita aksesori tidak dikira. Jam tangan, sunglasses, cermin mata, payung. Lelaki lah kalau pakai payung kena pegang lah, tak boleh pakai payung yang letak kepala. Kat sana payung Doraemon tu kan. Itu perempuan je pakai. Lelaki tak boleh. Lelaki kopiah pun tak boleh. Tiba-tiba pakai topi Doraemon, payung tak boleh. Pakai payung. Tapi umrah kita tak biasa sangat. Kalau haji pakai. Haji, saya punya payung ada aircon tau. Buka dia keluar air dengan kipas. Saya baru balik haji, saya balik awal lah 30 Jun dah sampai sini. Sebab kita swasta kan, kita buat sekejap pergi. So bila pengalaman haji dahsyat lah tahun ni. Tak macam member saya yang pergi haji setiap tahun pun, saya pun first time pergi haji daripada Malaysia. Saya haji kat sana daripada Saudi. Tahun ni first time saya daripada Malaysia pergi. So kita pergi tu memang tuan kalau pergi haji memang seram lah. Bukan seram sebab apa? Kita jalan raya ni orang bergelimpangan mati. Tutup kasut kapak. Saya ingat dia tidur, panas ke apa semua. Ada sebab saya punya grup tu, kita swasta, kita ada bawa doktor sini pun semua. Hud tu mati tu. Ya ke je? Takkanlah mati je. Ya je. Member saya dia MO, medical official. Dia baik, dia pergi check lah. Dia pergi check seorang-seorang. Mati. Banyak mati. Panas. Ramai gila masa orang muda. Ramai betul manusia. Jadi memang berkimpangan mati kiri kanan kat traffic light. Yalah, terlampau ramai orang, polis pun, ambulans pun tak boleh nak buat apa lah. Bas kita orang yang hotel depan tu patutnya pun kena jalan kaki 60 meter. Sebab manusia ramai, takkan bas nak hantar depan hotel. So memang dahsyat haji tahun ni. Kan? Memang saya pun terkejut lah sampai fikir nak pergi lagi ke tak haji. Kan? Sebab terlampau ramai manusia. Ya, walaupun dah buat macam-macam pun ramai juga. Ya. Faktor kesihatan, panas. Tapi tahun ni yang musim panas. So kita akan berjumpa musim panas 20 tahun lagi lah. Lagi tu dah habis rasa penutup pun. Tapi sana memang panas pun, jarang kita dengar Arab kan. Kalau dia sejuk macam kita, tak jadilah nama Arab tu. Arab Saudi ni pula dia menyambut ulang tahun ke berapa? 98 ke 94. Orang pelik, sejak bila Saudi buat sambutan Hari Kebangsaan? Dia bukan dijajah, rupanya ditubuhkan. Ni masuk sejarah Arab Saudi pula. Okey, jadi tuan-tuan, kita akan bergerak di Miqat. Kita akan sampai Miqat. Ya, Miqat ni ada 5 lah. Ya, tapi Miqat ni tempat berniat. Tuan-tuan boleh niat sebelum. Yang penting jangan selepas. Sebelum, macam kita, kalau tuan-tuan ni praktikal lah, siapa yang pergi masuk, yang pergi naik train daripada Madinah, dia akan nak pergi Mekah kan, naik train kan. So dalam train tu dia dah boleh niat. Sebab kalau dia tunggu sampai Miqat, sebab train mana singgah Miqat, train ataupun flight pergi Miqat, dia lalu je. Lalu bukan dia berhenti pun, dia lalu je laju. Tuan-tuan kena niat sebelum. Sebab tu jemaah kita kalau naik flight pun, niat terus je. Hadis haji tu ni kalau tidur tak sedar, jenis bangun-bangun dah sampai Jeddah, better haji niat lah. Jenis susah nak bangun. Betul. Ada kat train lagi sekejap, train 5 minit dah lepas Miqat. So boleh dibenarkan. Tapi kalau terlepas, tu yang bayar dam. Jadi jemaah kita ni kita pesan. Ya. Kalau katakan flight kita lalu ke Mekah. Okey. Niat kita kena pakai ihram ke nak sebelum. Kita niat dia start. Ni logik kita lah, logik tuan-tuan. Takkan kita nak niat sampai pakai, tak sempat. Kita akan pakai dulu.
Lepas tu kita lalu mikot, kita niat. Sebelum sampai mikot tu kita niat. Sebab kalau naik bas, praktikal naik bas lah. Bila naik bas, kita akan masuk simpang, akan parking. Okay, jemaah semua, siapa yang nak turun siap pakai ihram mandi kat situ pun semua kan. Tu naik balik, lepas tu akan niat ramai-ramai dalam bas. Tu kalau bas. Hari ni pun kita buat bas pun dah tak macam tu lah. Siapa yang naik bas, okey, siapa sampai ke dekat mikot dalam bas tu, okey jemaah semua siap-siap, kita nak niat. Tak turun pun sebab kalau turun pun krem. Kan, turun pun krem juga. Manusia makin ramai. Ni lagi lah ringgit dah naik dah. RM1 RM1 kan dah cantik lah. Tapi tak ada RM1, 1.04. Okey lah, okey. So 1.21. Akan jadi lambakan ramai jumrah ni kalau dah ni. Kan. Yang murah. Ya, itu 1.30, 1.35, 33 ish. Tapi kalau mana lagi elok dah tiba dekat Mekah, kita niat dekat dia ahli yang terdekat ataupun daripada terbang. Okey, ceritanya kita cara masuk Saudi ni ada dua jalan. Untuk jemaah Malaysia lah. Kalau jemaah Mesir pakai bot apa semua macam-macam. Malaysia dua jalan. Sama ada kita masuk Madinah ataupun masuk Mekah. So kalau kita masuk Mekah, kita akan dia mikot ni ada 5 tapi kita cerita yang praktikal lah. Kalau tuan-tuan naik flight, kita akan singgah di mikot namanya Qaunu Manazil. Di atas lah. Lebih kurang sejam sebelum sampai Jeddah. Qaunu Manazil. Itu mikot untuk orang yang Indonesia yang naik flight. Kalau jemaah yang masuk Madinah, kan masuk Madinah, dia akan masuk Madinah dulu lah. Dia akan mikot di Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Dan antara 5 mikot ni yang paling jauh adalah mikot Madinah. Mikot yang paling jauh dengan Mekah adalah mikot Madinah. Zulhulaifah jarak dia 450 km. Mikot yang paling dekat dengan Mekah adalah mikot Qaunu Manazil. Sebab tu kalau tuan-tuan sampai Mekah nanti nak buat umrah, sekiranya nak pergi mikot yang 5 ni boleh. Tapi tak adalah orang sampai Mekah dia keluar, dia pergi mikot Qaunu Manazil, pergi mikot apa Zulhulaifah, dia mikot Qaunu Manazil. Selain dia mikot ni ada 2 tuan-tuan. Satu mikot besar, satu mikot kecil. Ni bahasa kita lah supaya mudah. Mikot besar ni 5. Qaunu Manazil, Zulhulaifah, ada Yalamlam, ada Zatul Iraq dengan Juhfah. 5 ni tuan-tuan kalau buka peta, dia sebenarnya peta. Dia sini border setiap negeri. Kalau orang pada Mesir naik Juhfah. Ni dia 5 tu tuan-tuan boleh buat bulatan. Tuan-tuan masuk arah mana? Qaunu Manazil arah atas. Kalau kita belajar siapa zaman SPM zaman saya, kita belajar dulu SPM, jemaah masuk ikut Yalamlam. Rupanya Yalamlam ni buku teks zaman dulu tak update. Yalamlam ni adalah jemaah naik kapal laut. Jemaah naik kapal laut dia akan turun di Yaman. Yalamlam kat bawah. So hari ni Yalamlam memang orang tak pakai lah. Yang pakai mungkin jemaah Oman lah. Tak ada orang naik kapal laut lah. 3 bulan sanggup lah tuan-tuan. Sebulan. Jadi sebulan pergi sebulan balik, sebulan lagi tahu kat mana. Tapi waktu 3 bulan. Jadi yang kita pakai adalah Qaunu Manazil dekat flight dan juga Bir Ali. Jadi jemaah yang kalau Bir Ali relevan lah, logik kita pakai dari hotel pun. Tapi kalau flight tuan-tuan nak pakai kat atas tu, tandas dia berapa? 2 je, 4 tengok flight lah kan. Lepas tu nak bertukar. Memang jemaah kita kat flight dekat airport tu kita suruh pakai ihram. Cuma niat sahaja tuan-tuan niat di mikot. Yang saya bagi tahu tadi yang jenis orang tak bangun tak lihat kejut. Saya bagi tahu Haji, niat tu Haji. Ialah flight 400 seat. Mutawif duduk business class. Tak adalah. Jemaah business class. Jemaah betul kau lihat. Jemaah business class. Mutawif duduk kat ekonomi belakang. Takkanlah nak pergi ke depan. Kan? Nanti kau siapa? Kau ekonomi kan. Ada jemaah terpisah dengan mutawif. Business class tak kerusi empuk kan, boleh flat lagi. Sampai-sampai dah tengok kat Jeddah. Kan? Jadi niat tu. Dia beza je bila niat jaga mata larang tu je. Yang 13. Tapi biasa mutawif kan dapat business class. Betul tak? Tak juga lah, ikut grup lah. Sebab business class dia seat ada 6 je dalam flight. So berbuat. Kita bertugas umrah haji, orang kita ni kaya tau. Bila kita buat jemaah, Ustaz ada tak business class kosong? Semua request on demand lah. Kan dia minta. Tapi business class paling cepat habis. Jadi kalau berniaga, tuan-tuan borong business class, lepas tu jual. Business class cepat habis. Sebab saya bertugas haji, member saya ni dia token kapal terbang. Tapi dia beli business class je. Customer tabung haji, tapi duit banyak lah tuan-tuan. Juta-juta lah modal. Dia beli business class, tu dia jual. Cepat habis. Tapi kalau ekonomi lambat lah. Business class ada 6, 8. Macam untuk haji tahun depan dah bayar dah sekarang. Deposit untuk pajak tahun depan haji.
Tu kena duit kena strong lah. Yang baru ni viral apa? Kata tiket. Ya tak? Kena tuan-tuan tak ada dalam industri umrah je kan, baru ni kena tangkap SPRM kata tiket. Lepas tu kata, oh lepas ni harga murah sama je, tak ada efek pun. Kata-kata tiket tu kawan-kawan lah, dia buat bisnes. Okey, dia tak boleh, dia crash lah. Dia buka, dia mati balik. Okey, jadi tuan-tuan, niat dia sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan, ya? Ataupun nawaitul umrah wa harumtu biha lillahi ta'ala. Ini yang lafaz sunnah Nabi SAW lah. Ya, saya cerita dalam mukadimah, kita fokus apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi Nabi baca labbaik umratan. Ya, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Maksudnya jumrah umrah haji kita panggil tetamu Allah. Ya, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Ya, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma umratan. Dia crash. Cumanya bila bab umrah haji ni dia akan berdepan dengan isu niat bersyarat. Terutamanya mereka yang ada menghadapi masalah kesihatan lah, ya? Ataupun masalah haid. Ada hadis Nabi SAW tentang isu ni, ya? Ni doa dia, ni dia punya ni lah. Allah mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalluku di mana saja engkau menahan aku. Itu beza umrah haji. Okay, saya tak terangkan tadi tuan-tuan, umrah haji ni dia tak macam ibadah lain. Umrah haji ni kalau tuan-tuan dah berniat, tuan-tuan tak ada cancel. Itu beza. Tuan-tuan puasa, tuan-tuan kita puasa sunat Isnin Khamis, tiba-tiba nampak rumah masak rendang ke, masak lontong yang sedap lah. Nak boleh tak batalkan puasa tu? Boleh sebab apa? Dah niat Kenapa boleh? Sebab dia sunat. Dan tidak ada masalah. Nabi pun pernah. Nabi kat rumah, kalau tuan-tuan pagi-pagi kan, bangun tidur, rumah nak masak. Tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan puasa lah. Sebab Nabi pernah berlaku, Nabi sendiri. Nabi bila Aisyah tak masak, dia kata aku nak puasa. Tapi tak start malam, start pagi tu. Saya boleh. Untuk sunat boleh. Ya? Kita boleh teruskan proceed, tak boleh cancel. Tetapi umrah tidak boleh. Umrah tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan dah sampai Mekah, aku nak cancel lah. Nanti pergi tanah halal nak balik. Tak boleh. Sebab dia ada dalilnya, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan umrah dan haji kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak kena tahallul. Tu penting niat syarat ni. Bila sampai, contohlah sampai sana tiba-tiba sakit atau haid. Sebab syarat mengerjakan umrah mesti suci, tawaf. Kalau sa'i tak ada masalah, tawaf mesti suci. So dia tak ada tawaf. So apa yang kena buat? Dia kena tahallul lah. Dia kena tahallul. Cuma muzakarah haji baru ni diorang kata boleh darurat. Walaupun di period ni kena ni lah. Walaupun di period last day, kalau tak siap juga, sebab takkan orang balik Malaysia, kau gimana aku tak buat umrah? Kan dah semua hidup sekali kan, dah orang susah sebagainya, bukan boleh selalu. So dalam muzakarah atau haji kata boleh. Dan memang ada dalil pun, dia cuma berdosa lah. Tawaf dalam keadaan haid berdosa, cuma dia buat di saat-saat akhir sebelum balik. Tu ada perbincangan khas, tu special case untuk orang yang sakit. Cumanya dalam kes ni tuan-tuan, tahallul ni maksud dia telah haram. Kalau dia buat umrah, tiba-tiba dia telah haram, maka apa buat? Dia akan bertahallul. Haitsu habastani, di mana tempat kau menahan aku. Jemaah kita, saya kalau buat jemaah, saya memang galakkan jemaah yang ada keuzuran, niat bersyarat. Terutama orang sakit lah. Sampai sana masuk hospital semua kan adalah haid. Dalam kesakitan, so dia boleh tahallul. Dia mesti tahallul, mesti bercukur atau bergunting. Lepas tu baru settle. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar tak Nabi pergi umrah yang terhalang, yang tak boleh masuk Mekah tu? Itu dikira umrah ke tak? Sebelum tu soalan saya, Nabi buat umrah berapa kali? Berapa kali? Haji berapa kali? Umrah 4 kali. Kan yang pertama tadi yang Nabi pergi, yang Nabi tertahan kat Hudaybiyah, tu yang kita tahan kat Hudaybiyah tu. Lepas tu tahun depan umrah qada. Kan. Lepas tu umrah yang ketiga, Nabi ingat tak tuan-tuan pergi, siapa yang kat ziarah dia pergi Jaranah. Semua dah pernah pergi umrah kan? Jadi nak cerita senang. Dah pergi Jaranah. Tuan-tuan pergi Jaranah tu, Nabi dulu mikot di Jaranah. Nabi sampai balik perang Taif, perang Hunain. Di situ Nabi bahagikan harta rampasan. Dan situ Nabi kata, jom buat umrah. Pakai. So tu kali ketiga. Kali keempat Nabi buat masa musim haji. Okay, settle 4 kali lah. Tapi nak cerita yang pertama tu tuan-tuan, kalau ikut logik kita tak kira umrah sebab tak buat. Tapi dikira umrah. Sebab Nabi tahallul. Ya. Tak dikira umrah. Jadi penting niat bersyarat tuan-tuan, terutama muslimat lah. Ni lafaz dia.
Allahumma mahili haitsu sabastani. Kalau yang sihat, Sihat tak ada masalah, boleh teruskan. maksud saya boleh tak kita Niat syarat. baca juga? Dia saya sendiri amal niat syarat. Maknanya Ikut kesesuaian. Sebab kita saya amal ni pun masa saya student sana lah. Sebab dia ada situasi tuan-tuan. Dia bukan semata sakit. Contohnya terhalang perjalanan on the way. Macam kami zaman dulu, kita student bawa kereta. Tuan-tuan tahu lah, kereta student ni bukan macam kereta orang biasa, kereta sakit kan. Berharga bukan kereta baru. Kereta lama tapi nak Mekah. Cita-cita tu tinggi, nak bawa kereta pergi Mekah 500 km. Macam daripada tuan-tuan sini nak pergi Perlis lah. Bawa kancil kan. Kancil temperature rasa naik. Tapi nak pergi juga. So kita pergi. Jadi ada orang ni dia niat bersyarat. Takut apa-apa berlaku, kereta rosak ke apa. Ni Qadrul Syafal. Member saya budak Singapura, kereta baru beli. Nak rasmi pergi Mekah. Accident tengah jalan. Tapi alhamdulillah semua hidup lah. Kereta baru. Dia bawa laju orang. Tuan-tuan tahu Arab ni dia speed dia tak macam kita. Sana 140. Speed limit 140. Tapi kita buat 16, 108. masa kami begitu kan ada lepas accident kan. Itu masa nak pergi ke Hudaybiah tu. Accident nak pergi. Sana laju. Terhalang betul kan? Terhalang. Oh, ada pernah pengalaman. Jadi buat umrah tak? Bukan saya lah. Oh, jadi so betul, terhalang. Tu relevant. Boleh. Kalau saya peribadi pun saya amal jugalah sebab saya takut berlaku kekhawatiran. Tak ada masalah. Ya. Jika seorang terhalang untuk menyempurnakan manasik, maka dia tidak bolehkan melalu dan tidak wajib membayar dam. Ya. Itu beza dia. Kalau dia tak niat syarat, boleh je, tapi dia kena bayar dam. Itu je saja. Itu je beza. Ya. Okey, ini tidak ada alat khusus untuk ihram. Okey, lepas tu ni saya fokus pada lafaz-lafaz pilihan labbaik Allahumma umratan, ya. Kemudian kita baca tadi Allahumma hilu haitsu habastani, Allahumma hili haitsu habastani. Ni lafaz-lafaz Arab yang tuan-tuan mungkin kena fokus. Ni saja. Labbaik Allahumma umratan, ya, atau labbaik Allah umratan atau labbaik umratan boleh. Kemudian yang kedua Allahumma hilu haitsu habastani. Dua. Yang ketiga tuan-tuan talbiyah. Talbiyah ni wajib ke rukun ke sunat? Talbiyah ni kalau kita kata rukun, kalau tak buat tak sah. Wajib kalau tak baca kena dam, ataupun sunat. Sunat saja. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jom kita baca sama, semangat sikit. 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini lepas talbiyah. Ya. Sunat baca bila? Bermula daripada kita ihram tadi sampai mana? Sampai check in hotel. Sampai nampak Kaabah. Maksudnya tuan-tuan, bila sampai hotel, tuan check in, letak barang, boleh pergi lagi. Boleh baca lagi sampai nampak Kaabah. Itu talbiyah. Jadi ni biasa memang kita hafal lah. Dan menariknya bukan kita saja hafal. Mainan-mainan yang jual kat Mekah Madinah tu pun semua baca talbiyah. Perasan tak? Kan kereta, unta. Saya suka beli mainan kat sana sebab mainan sana dia bertalbiyah dan boleh berzikir. Mainan sini dia lagu putih apa semua. Mainan sana dia talbiyah. Kan ikan golek-golek semua bertalbiyah kan. Baguslah macam mana dia orang boleh set up kan. Jadi apa maksud dia? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ni aku menyahut panggilanmu ya Allah. Aku menyahut labbaik. Sebab tu zaman kami belajar dulu, bila zaman dulu dia menu dalam kehadiran. So Syekh akan sebut hud, saya akan jawab labbaik ya Syekh. Aku menyahut panggilanmu wahai guruku. So di sini kita menyahut labbaik Allah. Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allah. Sebab tu ada channel TV1 labbaik kan. Kemudian lepas talbiyah tuan-tuan kena faham, hayati, sebab dia akan beri kesan yang mendalam pada ibadah kita. Sebab lafaz dia begitu indah. Ya, lafaz dia lengkap, ada puji-pujian, ada tauhid, ya. Labbaik la syarika laka. Ya. La syarika laka, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah.
Ya, kita mengesakan Allah. Kita kata Allah tidak ada sekutu bagi engkau. Innal hamdah, segala pujian, wan ni'mata, dan segala nikmat hanyalah milik Allah. Laka wal kerajaan milik Allah SWT. Okey. Kemudian yang ketujuh, bila sampai di Mekah, tuan-tuan kena buat apa? Disunatkan mandi. Disunatkan mandi. Ya, benda ni kalau relevan ni zaman dululah. Nabi kalau zaman dulu kalau pergi Mekah berapa hari tuan-tuan? Naik unta. 4 hari ke seminggu. Paling cepat 4 hari, ya. 500 km tu dia boleh pergi 4 hari. So bila sampai dengan berdebu, so sunat mandi. Tapi jemaah kita pun hari ni pun ini satu sunnah yang kita boleh amalkan. Tuan-tuan sampai nanti Mekah, disunatkan untuk kita mandi. Mandi memang, dan kita pun galakkan lah jemaah tengah sampai tengah malam lalu nak buat umrah. Tuan-tuan biasa buat umrah apa? Semua nak tengah malam kan? Waktu tidur kan? Habis masa sahur, betul tak? Kan? Ke tunggu umrah tengah hari? Biasa umrah jemaah Malaysia ni sebut umrah tengah malam. Lagi-lagi umrah yang bergrup lah. Sebab malam dia tak terputus. Sebab kalau kita buat petang, buat maghrib isyak, solat je hilang jemaah. Solat je hilang. So kita suka buat lepas isyak. Dia paling cantik tu kita buat biasa pukul 12 lah. Orang tak ramai. Kan? Tu teknik lah. Tapi teknik ni pun tak relevan, dia ikut keadaan semasa. Sebab dia tengok orang ramai. Ya? Dia tengok keadaan. Kemudian, ni sunnah lah seterusnya. Ni doa baca masing-masing lah. Allah maftahli abu rahmati. Ni biasa jemaah kita kadang pergi banyak kali pun doa masuk masjid tak ingat. Doa ni kan masjid haram saja. Masjid sini pun kita makan juga. Ya Allah, wahai bukalah pintu rahmat. Allah maftahli abu rahmati. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu. Kemudian, okey, kita nak start tawaf. Ya, kita dah start tawaf. Jadi tuan-tuan ingat, buat tawaf ni mesti ada wuduk. Jadi kita akan tawaf di mana? Di Hajar Aswad. Ini ada Hajar Aswad. Tak ada gambar ni. Tapi saya ni lah kita tengok live lah kalau ada live Mekah. Okey. Jadi kita akan masuk di tempat tawaf. Ya, tawaf ni tuan-tuan zaman sekarang dah ada banyak pilihan. Dah boleh tawaf ke atas. Siapa yang paling last pergi umrah bila? Tahun ni ada? Kak Su lah kan paling ni haji. Tuan-tuan tahu tak, umrah haji ni adalah bidang yang paling cepat berubah. Tuan-tuan pagi hari ni, minggu depan tak sama dah. Dia punya management, dia pengurusan dia. Tuan-tuan sempat tak pergi naik skuter? Skuter yang hijau tu. Dah tak ada tau skuter. Lelong habis lah. Tutup. Dah tak ada lah. Padahal baru je diperkenalkan. Dia pakai bagi. Saya dah try bagi. 10 minit boleh siap umrah haji. Boleh siap semua komplit. Dia punya driver? Dia orang Arab. Laju kat tu dia bawa. Cepat dia kejar trip. Kejar trip. Tapi jemaah tak ada skuter tak ada lagi. Kalau skuter dulu kita ada angin. Skuter saya memang tu teknik saya. Skuter ni saya pakai pada hari Jumaat. Saya punya teknik saya, tip saya lah, tapi dah tak relevan lah. Hari Jumaat orang kan beratur sampai ke belakang, tak boleh masuk sampai kat dataran. Saya masuk relax je. Kenapa kau nak, dia kata polis jumpa kita kan, kau nak apa? Aku nak naik skuter. Masuk. Skuter je boleh masuk. Skuter saja yang dibenarkan masuk adalah haram. Kalau pergi lambat lah, ni saya pergi pukul 10, 11 tu. Kalau nak masuk dalam kena pergi pukul 8, 9. Kita pukul 10 baru pergi. Pukul 11. Tapi kita teknik. Jumpa polis, saya nak pergi naik skuter je. Tak cakap Melayu lah kan. Saya naik skuter, kau masuk. Dia bagi lah lepas. Kau blok. Naik atas skuter, siapa yang bayar, pakai lah. Jangan naik sampai situ tak pergi naik skuter, tempat lain mencong lah, tak boleh lah. Tapi nak kata tu teknik hari Jumaat. Kan? Nak tahu wadah hari Jumaat lah, naik skuter. Tapi dah tak ada dah, dah arwah lah. Tak ada, dah hilang. Tak ada langsung. Tak dapat dikesan. Jadi ada pakai bagi. Hari ni saya pergi haji, saya naik bagi je. Sebab kita bawa jemaah macam pakcik semua. Yelah kalau musim haji tawaf bawah tu tuan-tuan, hilang jemaah. Tu hilang satu hari, diorang dah balik haji, kaki semua sakit. Kan? Tapi nak buat umrah. Lepas tu saya kata hari ni umrah haji dah senang. Bayar. Dia kalau dahsyat lagi dia bayar di hotel. Orang ambil jemput macam chartered. Dia beli hotel tu dia boleh pergi balik. Duduk atas wheelchair, ketuk G. Skuter apa sampai dah wheelchair. Wheelchair tu naik sampai depan tu je. Sampai depan tu dia naik bagi. Lepas tu balik naik skuter, naik wheelchair sampai Pulau kan. Nak kata hari ni tuan-tuan, tu saya kata nak tak nak je. Alasan sakit sebab apa? Saya kadang-kadang jemaah saya terkilan juga. Yang sakit kaki apa semua. Ada kat tempat baik, masa yang betul, tempat yang betul tapi tak dapat peluang. Duit ada, beli kurma berkilo-kilo, jubah berlai-lai. Tapi nak buat umrah berkira.
Kan bayar je lah orang skuter tu. Kan naik bagi, maksudnya boleh. Maksudnya dah mudah zaman sekarang. Zaman dulu bayar macam mana pun tak boleh pergi juga. Zaman sekarang dah mudah. Kan. Ya, jadi rebut peluang tuan-tuan. Kalau contohlah saat-saat akhir demam, sakit kaki ke kan, bengkak ke, duit ada. Panggil mutaif ke siapa urus, panggilkan geng-geng tolak wheelchair tu, bayar kat dia. Bagi pun 115 lah. 115 yang government lah, government sebab dia fixed rate, tapi yang tukang tolak tu kadang mahal juga kan. Ya. Tapi baru ni 2 trip memang banyak lah semua nak bagi. Laju. Okey. Jadi kita akan bermula dekat Hajar Aswad, kita akan bismillah Allahu akbar. Bismillah ya Allah akbar. Apa senang juga. So lafaz Arab semua yang ringkas-ringkas. Okey, ni sunat kita cium lah. Kita pergi cium. Yang kedua sunat Nabi, tak dapat cium, kita ada barang kita, tongkat, payung ke apa, touch Hajar Aswad dan kita cium tongkat kita atau payung lah. Tapi benda ni pun orang tak buat juga. Mana boleh. Ingat nak katuk kepala orang kan. Tak boleh. Tapi ni kita cerita sunnah. Kalau boleh buat. Yang ketiga, lambai. Ada jemaah flying kiss lah. Memang tu tak sahih lah. Ada flying kiss lah. Haji, tak boleh. Cukup saja. Kan? Bismillah Allahu akbar. Kalau yang buat tu semua tambahan lah. Tapi yang sunnah Nabi bukanlah. Sunnah Nabi 3. Sampai tuan-tuan pergi, cium. Tapi tuan-tuan kena tahu ini berlaku semasa tawaf. Jemaah kita, ada jemaah saya baru ni Ramadan, dia pergi semata-mata dari hotel nak ke Hajar Aswad untuk cium, lepas tu dia balik. Memang susah payah, dia cerita memang saya gelak lah, saya gelak dalam hati lah. Lepas tu saya cerita hukum sebenar kat dia kan. Dia kata, alamak, ya ke Ustaz? Lepas tu datang dia buat tawaf dan buat dia cium semasa tawaf. Kalau tuan-tuan tiba-tiba nak turun pergi cium Hajar Aswad tu, itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Dia mesti sunnah tu berlaku semasa tawaf. Contoh tuan-tuan dah habis tawaf kan. Lepas habis tawaf kita esok sunat tepi tu kan. Haji ni nampak kosong lah, dia pergi patah balik cium. Dia tak kira sunnah. Dia sunnah yang ketika memulakan tawaf. Bukan memulakan, setiap kali pusingan. 7 pusingan tu. Tapi tak ada mana yang kita dapat lah. 3 cara. Yang pertama cium. Yang pertama cium, yang kedua pakai barang lah. Kan, kita tongkat, payung, apa benda yang boleh capai lah. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim biasa. Itu yang kita buat yang ketiga lah. Ya, kadang-kadang lah. Okey. Bermula tawaf kita. Ya. Dan disunahkan berlari kecil pada 3 pusingan pertama. Al-Ramal dalam bahasa Arab, berlari anak. 3 pusingan ni sunnah. Ni sunnah Nabi. Kemudian, pada 4 tu, habislah, biasa. Cuma ada teknik lah tuan-tuan. Bila bab 7 pusingan ni, kadang-kadang dia orang minta tips dengan mutaif. Nak baca apa. Kan? Bacaan ada pada yang ni saja. Ya? Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rukun Yamani ni adalah tuan-tuan Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad, rukun tahu tak? Rukun dalam bahasa Melayu wucu. Rukun. Sebab tu ada orang kalau pergi ke Arab dekat rukun. Restoran rukun maksudnya dekat corner. Bucu. Jadi bucu tuan-tuan, Kaabah ni ada berapa bucu? 4 ke 5? 4 macam tak yakin. 4 ke 4 tuan-tuan. Sekarang ni sebut 5 pentagon. 4 memang 4. Bukan 5, memang 4. 4 bucu. Setiap bucu ni ada nama dia. Tapi yang tuan-tuan ingat 2 nama lah yang paling penting. Bucu Hajar Aswad, tempat tuan-tuan start, dan bucu sebelum Hajar Aswad tu nama dia Rukun Yamani. Kenapa Rukun Yamani? Sebab kalau tuan-tuan tengok peta dia mengarah ke Yaman, mengarah ke selatan. Di situ sunat baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni dalam ni lah dia kata surah Al-Baqarah ni ada dalil sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini saja. Okey, tips saya bagi tuan-tuan, bila 7 pusingan kadang-kadang jemaah dia nak kira, biasa kita bagi cadangan sahajalah. Yang pertama, tuan-tuan pusingan pertama kita istighfar. Astagfirullah kan. Baca Sayyidul Istighfar pun boleh. Allah Rabbil la anta khalaqtani pun boleh. Kan dalam antas main kuntum zalimin pun boleh, doa Nabi Yunus. Baca yang pertama istighfar minta ampun. Pusingan kedua baca, kita galakkan jemaah baca subhanallah alhamdulillah akbar. Ni tips lah. Yang ketiga baca la ilaha illallah. Kan. Yang keempat baca la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima baca
selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni tips. Tuan-tuan boleh pelbagaikan. Yang keenam, biasa kita doa untuk doa ukhrawi, doa untuk akhirat, doa masuk syurga, doa masuk lepas hisab, doa untuk bersifat akhirat. Doa yang ketujuh ni doa untuk duniawi, untuk family, untuk anak bini, untuk kita, untuk kerjaya kita, untuk kesihatan kita, dapat projek ke apa. Ni ketujuh. Untuk kawan-kawan, untuk jiran-jiran, untuk pemimpin. Doa kita untuk pemimpin pun kena juga. Sebab kata para ulama, seadanya aku diberikan doa yang mustajab, aku akan doa untuk pemimpin. Kalau pemimpin tu baik, insya-Allah rakyat pun baik. So jangan lupakan doa pemimpin. So bila sa'i nanti dia 7 tadi, betul tak? Sa'i pun 7. So pertama istighfar, yang kedua subhanallah alhamdulillah akbar, ketiga la haula wala, yang keempat dia apa? La ilallah, yang kelima selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang keenam doa untuk diri sendiri, doa untuk dunia, untuk akhirat, yang ketujuh doa untuk duniawi. Pelbagai. Itu beza. Itu antara cadangan lah. Tuan-tuan boleh pelbagaikan. Kadang-kadang jemaah kita, tuan-tuan, sayang bila dia tawaf, ni realiti ya. So baca buku. Baca buku, langgar orang, hilang, sesat. Kan? Kadang kesian juga sebab saya sampai pernah tegur harap. Kata, kau ni kenapa tak pandai baca doa ke sampai tegur macam tu? Kan? Jadi kita doa sebab kita orang tengah ramai, tengah sesak. Jadi yang lebih banyaklah tuan-tuan baca zikir yang tuan-tuan boleh faham. Itu lebih baiklah, lebih dihayati. Ya. Tidak ada zikir dan batu bacaan tertentu pada tawaf. Ya, selain disebut pada 12 ayat Rabbana atina fid dunya hasanah tadilah. Okey, lepas tawaf tuan-tuan buat apa? Dah habis 7 pusingan. Okey, tawaf tuan-tuan bahu sebelah kiri lah. Sunat lelaki itibak. Buka bahu sebelah kanan. Kalau buka sebelah kiri jadi sami sebelah kanan. Kalau tak buka boleh tak? Boleh tak buka? Boleh sebab dia sunat. Kalau ada jemaah tak buka, tak ada masalah. Ya? Okay, dan itu tak ada isu lah. Okey, kemudian lepas habis tawaf tuan-tuan, kita nak pergi rukun yang seterusnya adalah sa'i. Yang di situ ada satu sunnah yang kita boleh buat. Sebab tu saya kata dekat Mekah Madinah ni dia banyak ibadah yang khas kat sana. Contohnya tawaf. Tawaf tak boleh buat sini. Antara ibadah yang khusus kat sana adalah solat sunat tawaf. Tuan-tuan tak boleh buat kat sini tuan-tuan. Tanya, Ji buat apa Ji? Saya nak solat sunat tawaf. Tak boleh. Dia mesti kat sana, kat Mekah. Dan mesti selepas 7 pusingan. Mesti selepas 7 pusingan. So kat sana je boleh buat. So rugilah kalau jemaah kita lepas tawaf dia terus pergi sa'i. Dia pergi belakang makam Ibrahim dalam ayat Quran ni, wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikan tempat makam Nabi Ibrahim tempat solat. Makam Ibrahim tuan-tuan nampak tak yang ada macam satu tembok, satu binaan. Kan ramai suka pergi situ kan. Itu sunat dia adalah solat belakang tu. Tapi kalau tak dapat solat belakang dia lagi. Hari ni Arab Saudi dia dah sediakan kawasan dah. Dia tulis prayer for 2 rakaat dia dah. Ya, jadi tuan solat di mana, dan yang paling penting solat di mana yang kosong lah, yang boleh selesa. Ya. Dan kemudian kita kata baca surah. Ada surah yang dianjurkan Nabi SAW, baca Qul ya al-kafirun dan juga Qul huwallahu wahad. Qul ya al-kafirun surah yang kita hafal lah, mudah, dan surah Ikhlas Qul huwallahu wahad. Lepas tu apa? Lepas tu pergi yang seterusnya setelah sunat disunahkan minum air zam-zam dan siram dengan basuh kepala kita. Sunnah. Walaupun sejuk ke panas ke, kita ambil sunnah tu lah. Ya, sunnah. Lelaki perempuan ni. Okey, lelaki perempuan. Sunnah ni umum. Ya. Jadi lepas solat sunat 2 rakaat, solat sunat tawaf, pergi minum air zam-zam pun dari tepi tu minum. Dan saya rasa kalau bukan sunnah pun jemaah kita minum juga sebab ada harga. Kan kalau tak sunnah pun jemaah akan cari air juga minum. Pergi minum. Alhamdulillah ada sunnah Nabi SAW. Cuma mungkin kita tak buat siram dengan kepala. Yang lelaki kita tak pakai kopiah. Kita boleh siram lah. Sejuk sikit kepala kita. Kan dapat lagi tengah hari, buat musim tengah hari memang kita suruh lah. Saya musim haji baru ni tuan-tuan, memang saya mandi air banyak. Botol air ni saya tak ada dah minum, saya tuang kepala. Panas, musim baru ni memang panas gila orang kata. Panas tu mungkin dah sebab ajar tanya kenapa ramai mati kan, sebab panas. Saya punya kipas saya bawa semua tak fungsi. Dia tak boleh lawan. Saya dah beli banyak kipas, dah kipas tu saya beli mahal tu. Dah lah mahal, saya bayar suran tu. Dia macam tak puas hati lah. Kan, saya beli yang kipas yang keluar aircon. Sampai sana dia hang, dia tak nak keluar aircon. Terlampau panas. Handphone ni tuan-tuan, handphone semua tak nyala. Tuan-tuan pernah tak pakai handphone tengah panas? Nak buka dia panas. Saya teruji macam tadi saya sampai pun sebab haji call kan. Sampai line hilang.
Saya musim haji, saya dah ketua operation, jaga operasi jemaah saya ni. Kan? Dah jemaah-jemaah VIP kat tu. Sampai-sampai handphone tak boleh guna. Tak rasa nak gila kan. Kat Arafah lah tu, hari puncak lah tu, handphone tak boleh pakai. Sebab tu gambar saya, tadi saya kata kena buat 2-3 biji handphone tu ni. Kan? Tak boleh nak contact. Handphone. Bukan saja tak boleh pakai, hilang, handphone saya hilang. Rupanya terletak bawah sejadah. Wah, jemaah saya tunggu cek handphone saya. Kata kalau handphone lain saya tak kisah, ni handphone Mutawif hilang ni, nak balik tak lepas ni. Tu cari. Ujian lah tuan-tuan. Musim haji ni kadang-kadang kita tak fikir ujian dia. Berapa cik tengok budak-budak ni hantar makan tadi. Sambil makan. Kita sambung. Kita solat isyak. Tu kita solat dulu, tu kita sambung lah. Cuma dah habis dah ni, dah tawaf dah. Budak-budak boleh makan. So kita solat dulu, lepas tu kita makan. Sambil dengar kuliah. Okey. Okey, jom insyaAllah. Jadi kita stop sini, kita terus solat isyak dan lepas tu kita sambung lah untuk lagi pun dah habis dah tawaf dah. Tinggal sa'i balik lah. Okey, insyaAllah tuan-tuan.